kami dalam program eksklusif ini kita bawakan seorang yang bertanggungjawab berkaitan dengan agama Islam di Jabatan Perdana Menteri bernama Radio bersama-sama Menteri Agama melalui talian Skype sekarang ini. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar Amar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Datuk Seri, kita berterima kasih di atas kesediaan masa yang Datuk Seri luangkan untuk kami di Bernama Radio. Baik, Datuk Seri, kita sekarang dalam ujian Allah menghadapi pandemik COVID-19, Datuk Seri. Ujian COVID-19 dan juga SOP yang perlu diikuti oleh seluruh rakyat Malaysia, Datuk Seri. Ya. Pertama sekali, saya ucap terima kasih kepada Amar. Dan yang kedua, saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada pendengar radio Bernama. Pertamanya, suka saya nyatakan bahawa ujian COVID-19 ni satu ujian yang tak pernah dijangka oleh ramai pihak. Seingatan saya ketika berlaku COVID di Malaysia ini, saya berada di Turki. Lalu dibuat satu panggilan daripada sini oleh media TV kepada kami di Turki dalam perjalanan. Jadi saya rakamkan. Dan pada masa itu saya menjangkakan bahawa COVID ini ibarat yang ketika itu di Wuhan, China, adalah satu perkara yang kecil dan terpencil dan dia tidak merebak. Tapi sangkaan itu nampaknya tidak tepat. Bahkan kalau kita tengok fatwa para ulama pada peringkat awal, mereka seperti menganggap peristiwa ataupun pandemik ini macam Zika, Siki ataupun Ebola atau influenza yang mana SARS itu sikit, ada masa, ada tempohannya. Tapi rupa-rupanya apa yang berlaku pandemik ini memang ujian Allah sungguh. Yang kita tengok dia bukan sekadar apa, dia menghentikan segala gerakan. Kapal terbang baik, kapal baik, perseorangan baik, kehidupan baik, ubah 100%. Termasuklah laburan, saham, termasuklah hatta aktiviti yang kita kata kita selalu biasa, riadah, sukan, bola sepak dan seumpamanya. Bahkan agama pun seperti ibadat solat dengan penjarakan fizikal. Dan yang paling saya sedih, saya terpaksa mengumumkan tentang penangguhan ibadah haji dan juga umrah. Jadi kita harap tahun ni kita dapat laksanakan haji dan umrah, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Baik, Datuk Seri, berkaitan dengan ibadah kita umat Islam, ada juga SOP penggunaan masjid sepanjang ujian pandemik ini, Datuk Seri. Apa pendapat Datuk Seri? Sebenarnya kita bahagikan dua. Yang pertama, kita katakan masjid ini ataupun tugasan ini berkenaan hal ini adalah tanggungjawab kita semua. Tetapi dalam bab untuk menentukan SOP, untuk menentukan ini di bawah kementerian yang bertanggungjawab seperti MKM dan juga KKM. Tetapi saat yang sama, bila masuk bab berkenaan agama, dia membabitkan institusi raja dan sultan negeri masing-masing di bawah majlis agama masing-masing. Sebab itu bila saya akan mengemukakan pandangan cakapan, saya hanya mengutarakan saja. Bahkan kalau di wilayah persekutuan, satu-satu keputusan yang kita ambil, sama ada buka masjid, sama ada jumlah bilangan, sama ada keterhadaan kawasan zon merah, zon kuning, zon hijau sebagai contoh, semuanya akan dipersembahkan kepada Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk diperkenankan. Itulah sebenarnya, melalui tertib dan melalui apa yang kita lalukan dengan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jawi, begitu juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Akhirnya kita persembahkan kepada Tuanku berkenan, maka akan diwar-warkan dan dihebahkan kepada khalayak. Sebab itu kita mesti kena buka sikit pandangan kepada khalayak ummah, iaitu solat tetap dibolehkan di mana-mana. Bukan mesti di masjid, tak kala masjid tidak dibenarkan kerana maslahah ammah yang bersifat keseluruhan untuk memelihara nyawa kepada manusia.
apabila dibenarkan, maka dibenarkan dengan syarat-syarat, dengan SOP, yang SOP ini bukanlah dibuat memandai-mandai tetapi berdasarkan ijtihad pakar-pakar dalam bidang-bidang tersebut. Dan hal ini saya merasa seronok kerana pendapat yang diutarakan kita ini adalah satu pendapat seolah-olah diterima oleh kebanyakan ummah seluruh dunia, para ulama. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok, kalau di Mesir Azhar yang terkenal hebat pun ada, kalau di Kuwait, begitu juga di contohnya di Emirat, di Qatar, di tempat-tempat lain, kebanyakan ulama saya perhati fatwa mereka pada awalan dengan akhir berbeza. Selepas mereka dapat satu gambaran, sebagaimana kaedah fiqh kata, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Nak hukum sesuatu berdasarkan kejelasan cabangan perkara yang digambarkan, barulah tepat hukum tersebut. Kalau dia tak tahu macam mana dia nak hukum dengan sebaik-baiknya. Justru masalah tentang ibadat ni saya begitu concern. Bayangkan tahun lepas kurang daripada 9 bulan ataupun 8 bulan kita telah meeting Majlis Fatwa Kebangsaan dipanggil Muzakarah. Ini lebih daripada 10 kali, tak silap saya 11 kali, khusus masalah-masalah berkenaan COVID-19 ini. Baik, untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Bernama Radio, kita bersama-sama dengan Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri. Kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri. Baik, Datuk Seri, bagaimana pula dengan isu penggunaan vaksin COVID-19, Datuk Seri? Ya. Penggunaan vaksin ini sebenarnya kalau kita kaji dalam fatwa kebangsaan sudah wujud begitu lama. Untuk vaksin kanak-kanak, untuk vaksin umpamanya orang nak ke Makkah, macam-macam vaksin bila datangnya virus-virus yang bahaya yang daripada itu ada, termasuklah kita tengok isu-isu ketika mana berlaku wabak, seperti kalau kita tengok berlakunya Japanese Encephalitis, iaitu JE dulu, di mana ada penawar-penawar, ada vaksin-vaksin. Tetapi pandemik COVID-19 ini kita sengaja mengemukakan pandangan melalui Majlis Fatwa, dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengemukakan pandangan bahawa keharusan mengambil vaksin dan menjadi wajib apabila ditetapkan oleh pihak pemerintah. Ini vaksin. Bukan sekadar itu, kita khususkan vaksin COVID-19 ini. Saya untuk menguatkan pandangan ini, saya telah menghantar kepada hampir 5 tokoh utama dunia. Saya telah hantar kepada Syekhul Azhar sendiri, Profesor Dr. Ahmad Tayyib, untuk mengemukakan pandangannya, dan dia balas surat kepada kami sama macam kita beri dengan detail banyak line. Saya telah hantar surat kepada Mufti Mesir Fadilah Allamah Dr. Syauqi Alam Ibrahim, juga beri pandangan secara detail oleh Majlis Fatwanya. Saya hantar kepada UAE, pengurusi Majlis Fatwa Syekh Abdullah bin Bayyah, dia mengadakan persidangan dan jawab soalan kami dengan detail dan tegas bahawa perlu diambil, dan dia sendiri tunjukkan dia telah mengambil vaksin, Syekh Abdullah bin Bayyah ini. Begitu juga kami telah menghantarkan Majma' Fiqh Amerika ataupun Eropah, di mana di sini mereka telah hantar surat kepada kami menyatakan bahawa keharusan menggunakan dan mengambil vaksin. Jadi bila saya tengok keluasan pandangan fuqaha dan ulama sedunia yang berautoriti dan terkenal, maka bagi saya pada masa itu saya nyatakan bahawa vaksin seperti Pfizer ini dan vaksin COVID-19 ini adalah hukumnya adalah dibolehkan, bahkan kalau ditetapkan oleh pemerintah maka hendaklah dilaksanakan kerana itu maslahah ammah. Baik, Datuk Sri, ramai juga yang menjadi anti-vaksin di luar. Kalau kita tengok banyak juga sebelum ini ada juga video-video yang tular di laman media sosial yang mengatakan bahawa mengambil vaksin itu seolah-olah menyekutukan Allah. Syirik, Datuk Sri. Apa pandangan Datuk Sri menyekutukan Allah ni? Ya, kita mesti faham dalam hidup ini ada dua. Yang pertama, ikhtiar.
atau asbab, kita mencari asbab. Tetapi yang mencipta asbab itu ataupun yang menjadikan sesuatu itu berlaku adalah Allah, yang dipanggil sebagai musabbib. Kita sakit, maka kita ikhtiar, kita berubah, kita cari doktor, kita cari pakar, kita pergi klinik, kita pergi hospital, kita pergi kepada mereka yang kita yakini mempunyai kepakaran untuk merawat. Tetapi yang menyembuhnya adalah Allah, Asy-Syafi al-Hakiki, Allah. Sebab itu dalam doa Nabi ajar kita, Nabi kata, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifa'u. Ya Allah, engkaulah penyembuh, tak ada yang menyembuh kecuali kamu. Maknanya bila kita melaksanakan perubatan dan seumpamanya, bertemu pakar dan seumpamanya, ini kita telah memilih asbab. Dan cara ini betul kerana sunnatullah kepada alam ni supaya kita mengambil asbab. Tetapi yang menyembuh hakikinya Allah. Jadi ini kita kena beza. Nak kata syirik apabila kita menganggap doktor itu penyembuh. Sekarang kita tak kata doktor penyembuh, kita kata doktor adalah perawat. Penyembuh Allah. Ia berusia, dia berikhtiar. Sebab itu Nabi kata, bila mana berbetulan ubat itu dengan penyakit tersebut rasi sesuai dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Jadi kalimah itu tak timbul masalah syirik. Masalah syiriknya apabila kita menyatakan vaksin ini yang menyembuhkan. Kita menyatakan ya ini bukan, kita tak kata, tapi kita kata ini asbab sebagai ikhtiar yang Allah suruh kita cari caranya, jalannya, tapi hakikatnya kita mohon ke Allah, kita berdoa kepada Allah, maka Allah dah yang menyembuh kita. Allah Azza wa Jalla yang Maha Berkuasa. Datuk Sri, baik, apa pesanan Datuk Sri kepada rakyat Malaysia tentang hikmah di sebalik musibah COVID-19, Datuk Sri? Kita hilang nikmat bersolat, kita hilang nikmat berkumpul bersama keluarga dan sebagainya, Datuk Sri. Saya melihat hikmah tentang vaksin ini banyak, Cik Amar, banyak sangat. Bayangkan, saya merasa syukur pada Allah bila saya buat swab test satu hari, tengah malam tiba-tiba datang satu berita, anda positif. Masa tu bila sebut positif adalah negatif. Macam sekarang positif tu orang cakap biasa, masa tu positif tu negatif sangat pandangan orang. Dan saya seolah-olah seperti gelap mata. Tapi saya ambil air semayang, saya doa. Sampai hampir subuh saya tak boleh tidur. Sebab persiapan untuk pergi. Pukul 10 pagi, ambulan mari, polis datang, ambil saya, bawa ke hospital, duduk di hospital, satu kawat tempat yang berasingan, kuarantin. Tapi saya dapat nikmat yang cukup besar. Saya dapat doa kawan-kawan, saya dapat doa keluarga, saya dapat doa sahabat-sahabat yang jauh daripada Arab, daripada Turki, daripada tempat-tempat yang jauh doa. Tapi yang ini saya tak akan dapat kalau saya tak kena macam itu. Yang lebih hebat lagi, saya boleh banyak memuhasabahkan diri. Saya jaga semayang, saya boleh semayang awal waktu, saya boleh khatam Quran, saya boleh tadabbur Quran, saya boleh dengar penceramah dunia yang hebat di kalangan masyayikh Arab yang hebat-hebat. Sehingga saya buat buku Hari-Hari Tarbiyah Dalam Hidupku. Dan bukan sekadar itu sahaja, saya dapat tengok bahawa keperluan orang yang terkena COVID-19 ini diberi semangat, diberi kata-kata perangsang bahawa kehidupan ini perlu diteruskan. Hikmah yang besar juga saya tengok, kita mesti tengok sebagaimana kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Jadid Hayataka, perbaharulah hidup kamu. Dia ada sebut, dia mufakir Islam daripada Mesir, meninggal dah 1997 dulu. Dia kata, kalau orang bagi kepada kamu segelas limau masam, maka jangan kamu marah dia, jangan maki dia, jangan hina dia, jangan herdik dia. Tapi ambillah daripada segenggam, secukup rasa gula, masukkan dalam minuman tersebut, kacau,
maka dia jadi satu minuman yang lazat, masam manis, tengok hebat. Dia menukar suasana negatif kepada positif. Dan saya tengok orang yang berjaya dalam hidup ni, contohnya peliklah orang-orang yang berjaya dalam hidup, contohnya orang yang terkaya di dunia, Jeff Bezos, Elon Musk sebagai contoh. Masa ekonomi dalam keadaan suram, tapi mereka menggandakan keuntungan mereka berganda-ganda. Saya terbaca macam Jack Ma, dia kaya masa ni dengan satu produk baru, dengan yang baru, boleh. Kita tengok saham-saham berkenaan dengan Glove naik. Kita tengok sekarang ni kalau bak Pfizer, bak vaksin memang naik benar lah. Itu menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita tengok cara positif boleh. Ada kawan saya, dia meniaga perabot. Saya tanya dia, untung ke tak bila PKP? Alhamdulillah, tu untung yang baik. Saya tanya kepada orang yang meniaga kedai makan juga, termasuk Grab Food dapat. Artinya disuruh kita berikhtiar, disuruh kita berfikir, disuruh kita cari satu kaedah baru dalam meneruskan sisa kehidupan dengan cara yang mungkin serasi, sesuai dengan keadaan kita, dan kita boleh tu kehidupannya. Tak timbul isu-isu yang menyatakan bahawa bila berlaku perkara ini seolah-olah kita dilumpuhkan 100%. Tapi Allah bagi akal kepada kita untuk kita fikir bagaimana kita nak mula, bagaimana cara bermula, dan kaedah strategi yang sepatutnya kita mainkan. Masya Allah. Kalau kita boleh mengambil sesuatu yang negatif menjadi positif, itu sesuatu yang sangat baik, Datuk Sri. Baik, tadi Datuk Sri ada juga sebuah buku tular baru-baru ini bila Datuk Sri pergi ke PKRC dan sebagainya. Datuk Sri bagi buku kepada dapat buku, Datuk Sri. Ya, boleh ulang balik soalan. Okay. Datuk Sri ada sebut tentang buku Datuk Sri tadi, iaitu Hari-Hari Tarbiyah Dalam Hidupku, yang dijadikan satu tular di laman media sosial baru-baru ini. Buku Hari-Hari Tarbiyah Dalam Hidupku, Datuk Sri. Ramai yang bertanya dekat mana nak beli, nak cari buku tu. Siapa yang nak beli buku tersebut, saya syorkan pergi minta dengan pejabat Menteri Agama lah. Boleh buat surat ke ataupun pesan kepada kami, insya-Allah lah. Kalau sebiji dua tu mari je lah, tak ada masalah. Semua ikut peraturan lah. Sebab memang kita ada, dan kita juga buat download dalam laman web kita Mira berkenaan buku tersebut, dan kita update sentiasa. Dan alhamdulillah kita cetak banyak untuk diberikan, termasuk COVID-19 seperti soal jawab COVID ini juga kita boleh tengok, dan beberapa buku-buku yang lain yang kami memang banyak cetaklah di pejabat menteri, terutamanya soal jawab tentang vaksin dan juga hukum pengambilan vaksin. Ini kita percumakan, kita bagi semua sebab kita nak sebarkan kepada khalayak masyarakat supaya mereka faham tentang isu vaksin, isu COVID dan isu-isu yang terkait dengannya, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, Datuk Sri, kami sangat berbahagia dengan apa yang Datuk Sri bagi tahu. Saya sendiri rasa macam lapang dada bila Datuk Sri bercerita tentang kita perlu jadi positif. Untuk akhir kalam waktu ini, Datuk Sri, kami mohon minta jasa baik Datuk Sri untuk berdoa bagi kesejahteraan kita, negara kita Malaysia, Datuk Sri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم انا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا الله يا الله، اللهم إنا نسألك الأمن يا الله.
اللهم آمنا في أوطاننا وفي بلدنا وفي أسرتنا وفي أنفسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذي الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, terima kasih kami ucapkan dari kami di Bernama Radio untuk Datuk Sri. Kita doakan agar Datuk Sri dikurniakan kesihatan yang baik-baik, sentiasa dalam kecerahan yang sebegini Datuk Sri. Dari kami dan juga penerbit saya Puan Nur Hayati Yaakob, itu saja program waktu ini bersama-sama dengan Datuk Sri. Terima kasih Datuk Sri. Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.